Maka Nabi sebut ibadah pada zaman huru hara. Ya. Sekarang ni zaman huru-huru lagi, belum huru hara lagi. Ya. Sekarang ni masih zaman huru dah, tapi nak mengalir ke hara tu dah. Nak mengalir ke huru hara dah ni. Di mana di akhir zaman ini, tuan-tuan kasih oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia ini akan disibukkan dengan perkara-perkara yang macam-macam melalaikan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi tuan-tuan yang orang lama-lama ni, syukur banyak-banyak, tak terlibat dengan benda-benda yang baru yang melalaikan ni. Ya. Kalau kita tanya, pakcik ada akaun TikTok? Ada TikTok. Apa benda ni tu? Aku tak tahu apa benda. Handphone pun kata orang tu main picit-picit lagi. Ya. Dunia yang ada pada hari ini menarik anak-anak kita hari ini, sehingga kan mereka tidak berada di dalam alam yang nyata ni. Betul, khutbah baru ni dia cerita pasal apa? Gadget. Bila dah sampai jadi khutbah ni, ini artinya apa dia? Dia dah menjadi satu ancaman kepada generasi-generasi baru. Mereka tidak duduk di alam manusia ni lagi dah, tidak juga berada di alam jin, tapi mereka duduk di alam cyber namanya. Hak ni pun kena berubat juga ni. Pakai ruqyah pun tak jalan dah. Ya. Mereka berada di alam cyber ini. Dia tak dengar cakap kita. Ya. Dia tak dengar apa dah. Dia panggil mereka ini dengarnya apa dia? Dia mengambil pandangan netizen, dia panggil masyarakat internet. Ya. Internet citizen, netizen. Kita berbuih mulut, kata orang tua dulu, berbuih mulut aku. Saya kata, masa bila mulut orang tua kita berbuih? Ya. Tu nak ceritanya banyak lah tu cakap tu. Ya. Berbuih dah mulut aku. Kalau budak-budak ni kalau cakap berbuih, dia tengok tak ada pun buih mulut mak. Itu cari pasal lah tu. Ya. Menasihati generasi-generasi ini, tetapi mereka mudah dipengaruhi. Saya tertarik ada satu kartun tu. Dia lukis gambar handphone tu, macam mana handphone tu menarik budak tu masuk dalam tu. Kartun tu gambarnya gambar pegun kan, gambar yang tak bergerak. Budak tu ditarik mukanya tu masuk ke dalam tu, tarik nyawa yang masuk ke dalam tu. Artinya seolah-olah nyawa mereka, kehidupan mereka ditarik oleh benda yang hanya sebesar ini. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, bukan tak ada kebaikan. Benda ni ada kebaikan, ada kebaikan, tapi dia macam pisau lah, ada baik ada buruknya. Itu ciptaan manusia, ada lemahnya. Ini kena hati-hati. Jadi hari ini bila disibukkan dengan benda ini baru yang ada je. Ya. Macam kita ni tuan-tuan, cerita pasal mak kilau ni, bukan kita tak cerita pada budak-budak ni. Penat nak cerita mak kilau, cerita mak Datuk Maharaja Lela, cerita Datuk Bahamas, cerita pasal Tok Janggut, cerita pasal Tok Kupalo, Abdul Rahman Rimbun, Mak Saleh, Abu Dali di Sabah ni. Pejuang-pejuang kita ni, kita cerita banyak dah. Ada dia nak mendengar ni. Dia buat macam ikan kering. Ya, apa tak hai. Ya. Oh, tapi bila keluar filem baru satu je, Mat Kilau, dah naik Syekh orang Melayu kita. Ya, alhamdulillah, bagus juga. Ya, ada juga kesedaran. Masih hidup, maksudnya hati tu hidup lagi lah. Ya. Padahal dalam buku sejarah tu banyaklah ceritanya. Orang dulu pun banyak cerita.
Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, saya suka tanya orang-orang lama tentang sejarah-sejarah dulu. Ada seorang tu nama dia panggil Mat Malaya tak silap saya. Saya tanya pada dia, saya panggil dia pakcik Katuk. Masa tu umur saya lebih kurang dalam 18-17 tahun begitulah. Saya tanya pada dia, pakcik asal mana? Dia kata, saya asal Kuantan. Dia kata, asal Kuantan. Dia kata, tapi saya ni sebenarnya dibuang kemari. Dibuang ke satu tempat, namanya tu Peruang di Pahang. Ya, orang panggil saya ni Mat Malaya kerana saya antara orang yang menentang penubuhan Malaysia katanya. Tangkap di kerajaan, saya baru kahwin 2 minggu masa tu. Baru 2 minggu kahwin. Tangkap, buang duduk di Perak ni, di ISA. Sama dengan Pak Sako Ishak Muhammad, dia kata. Kemudian bila dah lama beberapa tahun duduk, datang Sultan Pahang Sir Abu Bakar ketika tu datang. Kamu tak nak balik ke? Tak nak keluar ke? Dia diam je. Nak tangku kata. Kemudian baru keluar. Keluar tu datang lori nak bawa barang-barang dia. Tahanan ASA, mana ada barang? Dia kata, saya je. Hantar ke mana? Hantar ke Kuantan. Cari isteri dah tak jumpa. Nyudahnya dia minta tanah. Dapat dekat tempat jenis bertendang. Satu tempat namanya Peruang, dalam daerah Kuala Lipis. Wallahualam ada lagi ke tak ada orang ni. Ini antara orang yang kita jumpa. Ya, ramai pejuang-pejuang Melayu ini yang mereka ini sebenarnya pejuang ataupun pahlawan yang tidak didendangkan nama, tapi dia hebat di kawasan masing-masing, di tempat masing-masing. Ya, tuan-tuan kasih oleh Allah. Maka akhir-akhir ini tuan-tuan, kita akan dapati manusia disibukkan dengan dunia. Saya seronok juga tengok siapa tu, si Bel Nasri tu. Dia mempromosikan ibadah kurban. Dia kata dah daftar ke nama kurban, katakan. Apa sibuk sangat ke dengan dunia ni? Kata jangan. Sibuk sangat ke dengan hidup ni, kata. Sampai korban pun tak boleh buat. Saya tak puasa ni pun saya buat korban, katanya. Itu dia, filem dia lah kan. Tapi nak ceritanya masa sekarang ni menyebabkan manusia tak fikir dah berkenaan dengan akhirat. Tak fikir dah. Budak-budak tanya, dia akan jawab benda yang akan keluar daripada mulut dia adalah benda yang ada dalam handphone ni. TikTok ke, apa ke, influencer ke, apa ke. Ya. Orang kita pun bila dah senang, dia tak fikir dah. Dia fikir diri dia dah, tak fikir dah agama dia. Zaman sahabat dulu tuan-tuan, apabila mereka sudah pun bertenang di Madinah, adakah mereka duduk diam saja? Tak. Tidak. Mereka meneruskan kerja dakwah ni sehingga kan ada sahabat yang mati di negara China. Artinya bila kita dah tak ada apa-apa dah tak ada kerja apa, maka sampai masa untuk diri kita ni buat kerja agama, menyampaikan dakwah kita, takat mana kita boleh. Mesti ada jihad di situ. Tak boleh kita sedap-sedap je kemudian kita balik betul duduk semayang. Tak boleh. Mesti dalam kepala kita ni ada kerja untuk mempertahankan agama, menyebarkan agama kita dan menyampaikan dakwah. Sebab itu ada sahabat, ada yang sampai ke Yaman. Tuan-tuan, orang di Yaman tu bila dia dah Islam, dia perap di Islam dia situ tak? Tidak. Dia datang pergi mengembara di tempat kita, ya, di Melaka. Ya, di Melaka mereka ni menjadi apa? Pedagang. Profesionnya pedagang, tapi dagangannya itu adalah agama.
Tuan-tuan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sebut sampai masanya dunia ni tak peduli dah pada agama. Kita di sini alhamdulillah, Teluk Intan ni alhamdulillah. Tapi kalau kita pergi ke bandar-bandar besar yang mereka ni keluar pada pukul 7 pagi, balik pukul berapa tuan-tuan? Pukul 8 malam. Persoalannya, bila mereka pergi ke masjid dan surau? Kalau tidak hari Jumaat saja. Bila? Kalau keluarnya tu pukul 7 pagi, baliknya pukul 8 malam. Bilakah masa mereka untuk berada di rumah Allah ini, untuk mendengar kalam-kalam Allah, membaca Al-Quran, sembahyang sunat, beriktikaf, ya. Walaupun mereka datang tu dalam keadaan penat, tertidur, itu pun tak mengapa, dapat pahala juga. Yang kita bimbangnya ada juga di tempat kita yang tak sesibuk itu pun tak boleh datang. Maka tuan-tuan, hak ni tuan-tuan, kita kena pesan pada anak-anak kita. Kita kena tengok mereka ni, adik-beradik kita, pergi surau tak, pergi masjid tak mereka ni. Kalau tak ada, nasihat. Apa lagi yang tak cukup dalam pada kamu? Ya, semua ada dah, kereta dah ada, rumah dah ada, anak dah ada, rumah pun dah ada aircon, semua dah ada. Apa yang tak ada pun pada kamu? Hidayah Allah Subhanahu wa taala tak sampai. Ya, yang menyebabkan kadang dengar telinga ni, ya, dengar azan di situ, tapi kakinya tak boleh sampai ke sana. Ya. Tapi kalau dia punya apa ni, kalau membeli barang tu sampai ke Taman Melo tu, ya, jam pula lagi sekarang ni Teluk Intan. Ya, jalan pergi Taman Melo tu pun dah jam dah sekarang ni. Ya, orang kampung bahagia tu pun dah jam dah. Bahagia macam mana pun tak tahulah sekarang ni. Ya, dulu bahagialah, sekarang ni bahagia jugalah. Ya. Boleh sampai. Boleh sampai. Ya. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Rasulullah, al-ibadatu fil harj ka hijratin ilayya. Ya, ibadah di zaman huru hara, kacau bilau, sibuk hiruk pikuk, seperti mana dia berhijrah kepadaku. Hijrah kepadaku, yakni hijrah kepada Rasulullah, fadilat dan juga ganjaran serta perjuangan itu sangat besar. Besar, hijrah kepada Rasulullah ni sangat-sangat besar. Ya. Sebab apa? Susah nak buat. Itulah perumpamaannya. Nak meninggalkan rumah, nak datang untuk beribadah, bukan satu perkara yang mudah, tapi dia dah jadi satu perjuangan dalam hidup ni. Kalau nak pergi makan royan ke nak pergi apa, mana-mana tempat orang pergi je. Ya, senang je, start motor brung sampai mana. Oh, kami ni dah sampai ke Kuala Lumpur dah ni, konvoi masuk. Ya, ada satu pagi tu, bulan sudah tak silap saya nak pergi ke Kedah. Sebelum subuh saya dah turun dah, sebab janji dengan kawan akan sembahyang subuh di Bota. Saya pun turun dah, lebih kurang pukul 5 pagi. Ya Rabbi, tak pernah saya jumpa orang berbasikal daripada kampung Bahagia ni sampai dekat Cenderung Balai, dekat 1000 orang. Ramai betul weh. Saya kata pagi-pagi ni lampu pom-pom sampai makan jalan tu sebelah tu diambil tu. Kalau saya haruk semua sekali tu, glamour saya. Ya, haruk daripada pagi pun orang kan ada kan. Tapi hak ni, ni dia kata yang kayuh bersikap, ya, ada yang sampai ke masjid, sampai. Ada yang tak sampai ke masjid. Ya. Kita ni bila bersukan, tujuannya untuk sihat, supaya senang ibadah. Itu matlamat akhirnya mesti untuk ibadah. Ya. Tapi kalau sihat aja, lepas tu apa faedah, apa gunanya? Tak ada makna sihat kita.
pakai ketat-ketat ni kan, basikannya ribu. Bukan tak boleh, boleh, Islam suka orang kita ni sihat, tapi biarlah sihat tu memberikan manfaatnya sampai ke akhirat. Ya. Apa makna kalau dia sihat sampai masjid tak sampai, surau tak ada, kuliah apa ni, ngaji pun tidak, apa makna dia sihat? Artinya sihatnya itu tidak ada gunanya pada dia besok. Ya. Summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Tuhan akan tanya nikmat itu, ya, yang Allah Taala kurniakan, aku dah bagi sihat, apa yang kamu buat? Ya. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hak sakit ni, ya, Allah Taala berikan sakit ini bukan untuk kata orang tu untuk menyusahkan kita, tidak. Tetapi sakit ini untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Dan sakit ini untuk mengingatkan kita bahawa kita tidak akan kekal di atas muka bumi. Jangan Allah Ta'ala ambil kita seperti mana Allah Ta'ala ambil macam keldai, mati gitu je, ya. Gelak, tergolik gitu je, ya. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan, ya, kita termasuk di kalangan mereka yang mampu beribadah di dalam keadaan yang susah ataupun dalam keadaan yang sibuk, dan mudah-mudahan kita mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Jadi kita ni ya tahniah banyak-banyak kepada diri kita, ya, yang mana Allah Ta'ala pilih kita untuk berada di sini sambil kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, ya, ada masanya tuan-tuan manusia ni, ya, di akhir hayatnya besok dia akan kembali juga kepada Allah. Dia akan ingat juga kembali pada Allah. Ketika itulah barulah dia sangat-sangat menyesali, dan dia sangat-sangat bertadabbur dengan surah yang disebut sebagai suratul Asr. Wal Asr, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia ini berada dalam keadaan kerugian. Illal ladina amanu wa amilus solihat. Ini istisna, pengecualian yang Allah Ta'ala buat, kecuali bagi orang yang beriman. Tuan-tuan, kalau tengok orang tu dia naik kereta Mercedes, ya, S-Class, ya, yang harganya tu 1.2 juta, dia tidak menyembah Allah, tidak beriman kepada Allah, yakinlah orang ni adalah orang yang rugi. Kita naik Mercedes juga, tapi hak yang diesel punya, ha? Bila nak start je semua orang lari ke tepi. Sebab apa? Kena tolak dulu kan ramai. Ya, dah lah bersih pula tu. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, ya, kita pakai kereta kita walaupun buruk, datang ke masjid, illal ladina amanu, melainkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Cukup setakat itu dah? Dia ada kerja lain lagi, kerja kepada masyarakat. Apa dia? Tadi dengan Allah, hubungan dengan Allah, iaitu watawasaw bil haqq. Dia kena berpesan-pesan dengan kebaikan, watawasaw bis sabr, dan dia kena pesan dengan penuh kesabaran. Ya. Siapa nak kita jaga dulu? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluarga kamu daripada neraka. Jadi wasiat kita nak ingat, tuan-tuan. Orang Melayu bila sebut wasiat mesti ni duit, ya, tetapi ingat wasiat para ulama, wasiat para nabi, wasiat rasul, wasiat sahabat adalah wasiat supaya anak-anak mereka bertakwa kepada Allah Taala. Ya. Cukup 3 hari kalau kita dah sakit terbaring, kata Rasulullah, tinggalkan wasiat.
Contohnya dah 3 hari terbaring kan, aku ni makan pun tak, ni hari ketiga dah ni, tak larat nak makan, bangkit pun tak lalu dah ni, kan. Kemudian orang tanya, nak apa? Apa pun tak nak. Limau tak nak. Nak durian tak ada selera. Nak janda pun tak mau dah. Tu maksudnya tulislah wasiat. Hutang banyak mana, ya, kemudian bagi tahu, ya, anak-anak, ya, ayah nak wasiatkan. Harta ni faraid ambil bahagian. Ni aku nak wasiatkan supaya kamu semua tidak meninggalkan rumah-rumah Allah di waktu solatmu. Terutamanya bagi anak-anak lelaki. Ya. Orang perempuan tak apa, dia sembahyang di rumah, tak apa. Ni orang lelaki, ya, jangan sampai besok orang perempuan penuh surau pula dah. Dia pula azan dalam ni je lah, dia tak lepas keluar. Kenapa orang lelaki tak mau sembahyang dah? Asyik tengok handphone je kata. Ya.